Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya Cikgu Syuhaida akan mengajar kamu sejarah tahun 6, Unit 8, Kegiatan Ekonomi Negara. Kegiatan ekonomi negara kita dahulu. Dahulu, negara kita mengusahakan sawah padi. Padi ialah tanaman yang diusahakan oleh masyarakat tempatan sejak dahulu. Padi terdiri daripada padi sawah dan padi huma. Selain itu, kita juga mengusahakan ladang kopi. Tanaman ini mula diperkenalkan pada abad ke-19. Tanaman ini banyak diusahakan di Perak, Selangor dan Johor. Kita juga mengusahakan ladang lada hitam. Ladang lada hitam banyak diusahakan di Johor dan Sarawak untuk dieksport sejak abad ke-19. Selain daripada sawah padi, ladang kopi dan ladang lada hitam, kita juga mengusahakan ladang nanas. Ladang nanas telah diusahakan di Johor, Perak dan Selangor sejak 1920-an lagi. Kita juga mengusahakan ladang koko. Penanaman koko ini diusahakan di Sabah pada abad ke-18. Koko mula ditanam di Pahang, Perak, Selangor dan Johor pada abad ke-19. Koko digunakan untuk perusahaan membuat coklat. Kita juga mengusahakan ladang tebu. Ladang tebu dibuka di seberang Perai dan Perak pada 1830-an dan di Perlis pada abad ke-20. Tebu ditanam untuk diproses menjadi gula. Kegiatan ekonomi negara kita sekarang. Sekarang, kita mengusahakan industri getah. Tanaman ini diusahakan secara ladang sejak awal abad ke-20 di Selangor, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Kita juga turut mengusahakan industri perhutanan. Kayu balak yang berkualiti seperti cengal, meranti dan keruing diekspor untuk kegunaan bahan binaan sejak awal abad ke-20. Industri petroleum juga berkembang dengan baik di negara kita. Industri ini bermula pada tahun 1910 apabila telaga minyak ditemui di Miri. Petroleum penting untuk membangunkan industri gas dan petrokimia. Selain itu, kita juga mengusahakan industri kelapa sawit. Tanaman ini diperkenalkan sejak 1920-an secara ladang di Selangor, Perak dan Johor. Tidak terkecuali, ada juga industri elektronik yang telah mula berkembang di negara kita. Industri elektronik mula berkembang pesat di Malaysia sejak 1960-an. Kita juga mula mengembangkan industri pelancongan. Pelancongan merupakan industri yang semakin berkembang pesat dan memberikan pendapatan lumayan kepada negara. Kegiatan pertanian merupakan penyumbang utama kepada kemajuan ekonomi negara. Dahulunya, bidang pertanian berbentuk tradisional dan diusahakan secara turun-temurun. Kini, pertanian, penternakan dan perikanan yang diusahakan secara komersial telah menyumbang kepada kemajuan kegiatan pertanian negara. Tahukah kamu apa itu pertanian tradisional? Pertanian tradisional ialah pertanian yang diusahakan oleh penduduk tempatan secara kecil-kecilan. Ia menggunakan peralatan yang mudah dan menggunakan tenaga kerja yang banyak bertujuan untuk sara diri. Berbeza dengan pertanian tradisional, pertanian komersial ialah pertanian yang diusahakan secara perladangan. Tujuannya adalah untuk kegunaan tempatan dan ekspor dan menggunakan tenaga buruh dan teknologi moden. Ia juga memerlukan modal yang besar. Kini, kita mula mengusahakan secara komersial pertanian lada hitam, getah dan kelapa sawit. Bagi sektor perhutanan pula, rotan, balak dan madu juga diusahakan. Penternakan juga kita telah jalankan, iaitu menternak ikan, ayam dan lembu. Pertanian komersial telah membawa kesan ekonomi yang besar terhadap negara kita. Industri getah dan industri kelapa sawit merupakan pertanian komersial yang membawa keuntungan kepada Malaysia. Pertanian telah menjana pendapatan negara. Hasil kelapa sawit diekspor dalam bentuk minyak mentah dan minyak yang telah diproses.
Hasil getah juga diekspor dalam bentuk sarung tangan dan benang lateks. Produk pertanian juga telah mewujudkan peluang pekerjaan. Peladangan getah dan kelapa sawit memerlukan tenaga buruh yang ramai. Penduduk tempatan dapat melibatkan diri dalam sektor ini. Selain itu, produk pertanian juga telah melahirkan industri hiliran. Produk getah menjadi sumber kepada industri perabot seperti meja dan kerusi. Ia menyumbang pendapatan negara menerusi pasaran tempatan dan antarabangsa. Hasil daripada produk pertanian telah melahirkan dan membangunkan industri biodiesel sawit. Industri kelapa sawit telah menghasilkan biodiesel sawit. Pokok kelapa sawit diproses menjadi produk yang pelbagai. Ini dapat menjana pendapatan negara menerusi ekspor. Produk pertanian juga telah memajukan industri asas tani. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan. Kita juga dapat mengurangkan kebergantungan import bahan makanan. Dan sekaligus, industri asas tani dapat meningkatkan pendapatan penduduk. Selain pertanian, industri automotif dan petroleum juga menjadi nadi utama ekonomi negara kita. Idea industri automotif yang dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad mula diperkenalkan pada tahun 1980-an. Perusahaan automobil nasional Sdn Bhd iaitu Proton telah ditubuhkan pada 7 Mei 1983. Ibu pejabat pertama Proton terletak di Shah Alam. Proton merupakan pengeluar kereta pertama di Malaysia. Proton Saga ialah model kereta nasional pertama yang telah dikeluarkan pada Julai 1985. Pada tahun 2005, kilang Proton kedua telah dibina di Tanjung Malim, Perak. Industri automotif telah mendorong ke arah perkembangan industri berat dan teknologi tinggi di negara kita. Selain industri automotif, industri petroleum juga berkembang maju. Petroleum merupakan sumber tenaga utama dunia. Kekayaan bahan ini menjadikan Malaysia tersenarai sebagai pembekal petroleum dunia. Bagi memajukan industri petroleum dan gas negara, Petroleum Nasional Berhad atau Petronas yang merupakan syarikat petroleum dan gas milik Malaysia telah ditubuhkan. Permintaan tinggi dunia terhadap bahan tenaga menjadikan industri petroleum di pesisir pantai dan lautan negara sebagai penjana kemajuan ekonomi negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersyukur dengan kemampuan negara menguruskan industri petroleum kita sendiri. Ekonomi di Malaysia juga dijana oleh sektor pelancongan. Sektor pelancongan merupakan salah satu sumber ekonomi negara. Sektor ini juga menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Terdapat pelbagai keistimewaan di negara kita yang menarik kedatangan pelancong. Antaranya, keindahan seni bina tradisional yang terdapat di negara kita berjaya menarik kedatangan pelancong. Terdapat juga binaan tinggalan penjajah yang masih kekal sehingga hari ini. Keistimewaan ini menjadi warisan sejarah yang berharga dalam sektor pelancongan. Negara kita juga menjadi destinasi pilihan pelancong kerana keharmonian dan sikap ramah mesra rakyat Malaysia. Para pelancong gemar menyaksikan keunikan budaya dan dapat menikmati pelbagai makanan tempatan. Selain itu, keindahan alam sekitar di negara kita juga turut menjadi tarikan pelancong. Banyak tempat menarik dan bersejarah dapat dilawati. Negara kita juga menjadi tarikan pelancong kerana cuaca yang beriklim panas dan lembap sepanjang tahun. Mereka juga ingin menikmati pelbagai jenis buah bermusim seperti durian, manggis dan rambutan. Konsep pelancongan ini dikenali sebagai agro-pelancongan. Bagi pelancong yang ingin merasai cara hidup sebenar rakyat Malaysia pula, mereka boleh memilih penginapan berkonsepkan inap desa. Kejayaan penganjuran sukan bertaraf dunia telah mengundang kehadiran pelancong ke Malaysia. Contohnya, perlumbaan Formula 1 di Sepang dan ditua di Langkawi International Marine and Aerospace Exhibition 5 pula mempamerkan sistem pertahanan darat, laut dan udara negara-negara luar yang mengambil bahagian. Penganjuran sukan dan pameran antarabangsa ini
telah mencana pendapatan dan mengharumkan nama negara. Kehadiran pelancong ke negara kita telah membantu perkembangan ekonomi negara. Pelbagai kempen diadakan bagi menarik minat pelancong ke negara kita seperti kempen Tahun Melawat Malaysia yang bermula pada tahun 1990. Ini dapat meningkatkan ekonomi negara kita Malaysia. Cikgu rasa setakat ini saja pembelajaran kita hari ini. Jom belajar sejarah untuk mengenali negara kita sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.